أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung semula, akan disambung lagi pengajian kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu masih lagi berkait dengan dalil yang ketiga, iaitu bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju qaumun fi akhiriz zamani ahdathul asnani sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah fa aynama laqaitumuhum faqtuluhum. Akan keluar suatu kaum akhir zaman, yakni Nabi beritahu perkara yang akan datang akan keluar. Berarti di zaman Nabi perkara ini masih belum berlaku. Jadi ini sebahagian daripada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menerusi wahyu inilah Nabi dapat mengetahui dan dapat memberitahu perkara-perkara yang akan datang. Perkara-perkara yang akan datang ini termasuk perkara-perkara yang gaib. Dan asal bagi perkara yang gaib ini, iaitu tidak ada orang yang tahu tentang perkara gaib ini melainkan Allah. Itulah yang disebut di dalam beberapa ayat Al-Quran, bahawa tidak ada orang yang mengetahui tentang perkara gaib kecuali Allah. Itu adalah kenyataan yang bersifat umum ataupun perkara yang dianggap sebagai dasar dalam perkara ini. Tidak ada yang tahu tentang perkara gaib ini melainkan Allah. Jadi makhluk-makhluk yang lain tidak ada yang tahu kecuali diberitahu. Diberitahu sehingga tahu. Jadi oleh kerana kita ni guna bahasa ringkas, maka ada manusia yang tahu perkara gaib,
Jadi tahu manusia ini bukan berarti tahu yang sebenar, tahu yang hakiki, tapi diberitahu. Diberitahu sehingga tahu. Dan bila kita kata ada orang yang tahu tentang perkara gaib, maka itulah bahasa ringkas. Dengan arti secara hakikinya tidak ada manusia yang tahu. Tapi bila kita kata ada manusia yang tahu tentang perkara gaib, adalah dengan erti manusia itu diberitahu oleh Allah sehingga dia tahu. Jadi tidaklah menjadi satu kesalahan bila kita sebut ada orang tahu perkara yang akan datang. Jadi dia tahu tu bukan tahu yang hakiki. Maksudnya bukan dia tahu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Dia hanya diberi pengetahuan, dia beritahu. Jadi saya mengulas sikit perkara ni sebab ada orang dia dalam perkara ni bila dia kata tidak ada orang yang tahu tentang perkara gaib melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyataan tu jelas. Tapi diguna pakai oleh setengah orang untuk menafikan adanya manusia yang diberitahu tentang perkara gaib. Dia cuba nak nafikan. Dia guna kenyataan umum tadi tu, tak ada orang tahu perkara gaib melainkan Allah. Lalu yang lain dia anggap semuanya tidak betul. Jadi kita kena jelas baik. Yang hakikinya memang begitulah. Tak ada orang tahu perkara gaib melainkan Allah. Cuma di kalangan manusia ini ada yang diberitahu sehingga dia tahu tentang perkara gaib. Maka di antara manusia ni yang diberitahu tentang perkara gaib sehingga dia tahu dengan izin Allah adalah para nabi dan rasul, menerusi wahyu. Dan inilah salah satu atau sebahagian daripada contoh-contohnya. Nabi beritahu akan berlaku satu hari, tak berlaku lagi. Dan perkara itu perkara gaib. Perkara yang akan datang ni tak berlaku lagi. Dan dia dianggap perkara gaib kerana tak ada orang tahu. Tapi bila sampai masanya dia akan terjadi. Jadi dengan keterangan ini dapat dikatakan bahawa Nabi memberitahu perkara yang akan datang, ataupun kita boleh kata Nabi tahu perkara yang akan datang. Cuma itu adalah bahasa yang direngkaskan, yang asalnya Nabi diberitahu tentang perkara yang akan datang sehingga dia jadi tahu. Maka dalam hal seperti ini, mengetahui perkara-perkara yang akan datang ini, kalau secara pasti, secara yakin, tidak lain hanyalah para nabi dan rasul. Tapi di kalangan manusia yang lain daripada nabi dan rasul ini, ada juga orang yang diberitahu yang mereka ni bukan nabi dan rasul, tapi diberitahu tentang perkara yang akan datang dengan izin Allah. Cuma pengetahuan yang akan datang itu bukanlah bertaraf yakin dan pasti. Ada kemungkinan kesilapan dan sebagainya. Tapi ada ruang ni. Maka ruang untuk manusia lain ini tentang perkara dalam berkait dengan perkara ini, bagi yang bukan Nabi dan Rasul, dinamakan kasyaf. Dinamakan kasyaf. Cuma tinggal lagi kasyaf ini dari segi tarafnya dia tidak sama dengan taraf wahyu. Wahyu tu jamin pasti benarnya. Kasyaf ini kadang-kadang berlaku kesilapan dari segi orang yang dapatnya dan macam-macam lagi lah. Ada kemungkinan-kemungkinan tu. Kadang-kadang tertipu dengan mainan-mainan iblis pun ada. Macam-macam. Tapi adanya apa yang dinamakan kasyaf. Dan kalau kita baca sirah, baca kisah hidup para wali, kita akan temui perkara-perkara seperti ini. Antara contohnya yang disebut di dalam kitab-kitab ahli tasawuf ataupun kitab-kitab lain lagi, iaitu melibatkan dua tokoh besar, iaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani.
Satu ketika ni Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni dia pergi ke suatu tempat namanya Kharqan, tempat kelahiran Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani. Tapi pada masa tu Syekh Abu Hasan ni belum dilahirkan lagi, tak ada pun lagi. Tapi Syekh Abu Yazid telah menerusi ilham yang dikurniakan Allah, menerusi kasyaf yang dikurniakan Allah kepadanya itu, dia menyatakan bahawa dia bau, mula-mula dia bau harum di situ. Bila pergi kawasan tu dia bau harum. Jadi dia menyatakan dalam bentuk dugaannya, kita boleh anggap sebagai itu mungkin kasyaf yang dia dapat, ilham yang dikurniakan Allah kepadanya. Dia kata akan lahir di tempat ini seorang ulama besar. Dan bila sampai masanya, memang orang itulah yang dilahirkan, iaitu Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani. Dan banyak lagi kisah-kisah seperti ini berlaku. Jadi semua itu boleh kita kata mereka ini tahu tentang perkara yang akan datang dengan mana diberitahu. Kalau para wali dikasyafkan Allah, diilhamkan Allah. Kalau para nabi diwahyukan perkara yang akan datang. Cuma kasyaf ini dia banyak bahasan-bahasan lain lagi yang saya tidak jelaskan di sini. Itu perlu kepada huraian yang agak dalam, kerana kadang-kadang banyak berlaku penipuan, terutamanya manusia ini menggunakan saluran ini untuk menipu manusia lain, digunakan untuk memperdaya orang. Diberitahulah perkara-perkara yang orang tak tahu atas nama dia mendapat kasyaf dan sebagainya. Kali ramai kena tipu daripada dengan kasyah-kasyah yang bohong ini. Jadi bab itu perlu dibahaskan detail dan saya tak nak jelas tentang perkara itu di sinilah. Orang-orang muda berfaham jelek sudah dijelaskan pada kuliah-kuliah lalu, iaitu orang-orang muda di sini bukan bererti orang yang muda dari segi umur dia, tapi muda dari segi pengalaman. Muda dari segi pengalaman, muda dari segi sikap. Maksudnya orang muda ni pertama sekali pengalaman tak banyak mana. Yang kedua, sikapnya itu lebih dikuasai oleh emosi berbanding kewarasan akal. Itu sikap orang muda lah. Banyak orang muda ya gitu. Bila dia tua sikit, dia matang sikit lah. Tengah yang muda tu emosi dia lebih tinggi daripada akal dia tu. Nak segera, drastik dan macam-macam. Ini pengaruh muda-muda saja. Pengaruh emosi itu lebih tinggi daripada kewarasan akal, pengalaman kurang. Dan Nabi beritahu watak-watak ni dalam urusan keagamaan akan timbul. Dan hari ni kita nampak riak-riaknya. Baru mengaji 5-6 tahun, seolahnya jadi ulama besar. Seolahnya jadi ulama besar. Imam-imam mujtahidin itu macam kacang aja. Petua-petua imam mujtahidin mudahnya dia tolak tepi. Dia pula jadi ulama besar, menghukum fatwa-fatwa ulama mujtahidin. Dia pula jadi juara, jadi hakim. Masya Allah. Kalau dia mujtahidin juga ada apa? Tapi hari ni timbul watak ni. Dipelekehkan alim ulama dulu yang mengaji sepanjang umur, yang kealimannya diiktiraf oleh umat Islam. Tapi hari ni timbul orang muda ni mudah je duk menyalah, duduk kata begitu begini. Ini watak-watak yang Nabi beritahu hari ni. Hudasa al-asnan, orang muda. Bukan muda apa, bukan muda umur, muda perangai. Nafsu yang tinggi, kemauan yang tinggi, emosi yang tinggi, pengalaman tak ada, mudah menyalahkan orang. Mudah menyalahkan. Ini watak ni timbul hari ni. Setengah tu dok mengaji mana pun, lagaknya lebih daripada orang alim mengaji 20 tahun. Berpetua itu, berpetua ini, macam apa berpetua waktu tu. Hari ni timbul. Mengaji bidang lain, menjadi hakim, menghukum fatwa-fatwa ulama, dia bidang lain.
Al-Imam Asy-Syafi'i ketika memberi fatwa tentang harusnya sunatnya berkunut pada solat subuh. Ulama-ulama lain tidak bantah sekalipun mereka beri fatwa lain. Mereka tidak bantah, tidak menyesatkan Syafi'i, tidak menyalahkan Imam Syafi'i, apatah lagi menyesatkan. Mereka iktiraf ijtihad Imam Syafi'i, cuma pada mereka lain pandangannya. Tak apalah, sama-sama taraf. Alim sah hari ni baru mengaji 5-6 tahun, dapat gelaran itu, dapat gelaran ini. Fatwa Imam Syafi'i itu teruk gitu je, dia anggap sebagai, saya kata teruk gitu tu bahasa saya, dengan arti apa? Dia anggap salah. Apa bukti dia anggap salah? Kalau ada orang di beberapa negeri di Malaysia hari ini, kalau ada orang baca kunut, dia anggap satu kesalahan. Dia anggap satu kesalahan. Kalau dia tak buat, tak apa, jangan dia buat. Dia tak mau amal, tak apa, dia amallah yang menurut yang dia pendapat yang dia setuju. Tapi dia ambil tindakan, dia anggap satu kesalahan. Baru-baru ni timbul isu tentang berzikir menyebut nama Allah semata-mata dia anggap sebagai sesuatu perkara yang bid'ah, yang tidak ada dasar, tidak ada sandaran, sia-sia macam-macam. Padahal fatwa ulama-ulama besar tu bertimbung. Maksudnya kabarnya banyak, lebih daripada satu fatwa-fatwa yang diberi oleh alim ulama tentang harusnya berzikir seperti itu. Tapi kawan ni mari menyalahkan mudah, duk pegang pada seorang alim ulama aje, seorang aje yang disebutlah. Tapi nak kabarnya, kita ni kalau tak setuju dengan sesuatu yang ada dalil, ada pandangan ulama lagi, dalil dah lah banyak, kemudian ada petua-petua ulama lagi pula yang seperti itu, kalau kita tak mau pakai pun diam sudahlah. Pakai, kalau kita nak pakai je lah. Tapi jangan menyalahkan dia, jangan membida'ahkan dia, jangan menganggap sia-sia. Jadi bila kita menganggap sia-sia, berarti kita menyalahkan fatwa ulama-ulama besar yang muktabar dulu, Al-Ghazali dan sebagainya, Syazili dan alim ulama besar-besar dulu. Bila kita kata benda tu sia-sia, salah, berarti kita menyalahkan. Dalam bahasa mudahnya, kita menyalahkan ijtihad ulama-ulama besar. Apatah lagi ijtihad mereka itu dengan dalil yang sangat soreh, terang dan nyata. Tapi dibuat oleh aling lah, kita tak nama aling lah, tak tahu aling setara mana, tak tahulah. Biar ini aling lah orang agaknya, dengan begitu mudah dia tolong. Ni gara-gara lah ni Mudasa al-Asnan, golongan muda, pengalaman tak banyak mana, tapi berasa banyak berasa banyak pengalaman. Nampaklah pandangan-pandangan ulama dulu rasa remeh lah. Ini jadi saya sebut ini supaya kita tahu senario hari ni lah. Timbul gelagak, timbul riak-riak dan gelagak hari ni Nabi sudah beri pedoman. Nak akan timbul ni, kita tengok je lah. Tengok bukan tengok apa, tengok pertama sekali kita yakin kebenaran apa yang Nabi beritahu. Yang kedua, tengok dengan hati, tengok berhati-hati. Jangan tengok pakai pula. Tengok kena berhati-hati. Berjaga-jaga. Sufaha al-ahlam sudah dijelaskan. Iaitu kalau kita terjemah mimpi orang-orang yang bermimpi bodoh, yang dikenaki di sini iaitu gaya berfikir yang sangat bercelaru, gaya berfikir yang terumbang-ambing, yang tidak berasas. Baik, itu dua ciri. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairil bariyah. Sifat yang ketiga yang Nabi tahu tentang golongan ini, kalau pertama tadi itu orang muda,
pengalaman kurang, emosi tinggi, ingin segera, pengaruh nafsu yang tinggi, kemauan yang tinggi, kemudian gaya berfikir yang sangat bercelaru, yang tidak ada prinsip yang kukuh. Yang ketiga ini, iaitu mereka ni banyak berdalilkan dengan kata-kata sebaik manusia. Apa kata-kata sebaik manusia? Tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata yang keluar melalui mulut Nabi. Yang keluar melalui mulut Nabi ni sama ada Al-Quran ataupun hadis. Jadi bahasa mudah, mereka bercakap selalu menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Apa-apa Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Bagus, bukan tidak bagus. Tapi bila campur dengan dua depan tu jadi tak bagus lalu. Al-Quran, hadis bagus. Tapi kalau dia ditafsir dengan gaya berfikir yang pendek, yang berkelaru, yang bercelaru ni, Al-Quran dan hadis jadi rosak dengan dua sikap ni. Dua ciri depan tadi tu. Gaya mudanya, kemudian gaya berfikir yang jelek, yang buruk, yang tidak standard, yang tidak ada asas yang kukuh ni, rosak Al-Quran dan hadis. Jadi rosak Al-Quran dan hadis ni yang dijadikan sebagai bahan bicaranya bukan benda tu yang rosak, tapi kerana cara perkara Al-Quran dan hadis tu ditafsir, difahami, jadi rosak. Baik. Kemudian dinyatakan di dalam hadis, iman mereka tidak melampaui kerongkong mereka. Apa arti? Ciri yang ketiga, iman tidak melampaui kerongkong. Kerongkong ni tekok kita ni, kerongkong. Kata-kata ini bermaksud iman mereka itu banyak duduk lidah, tidak tersemat, tertanam di dalam hati. Kalau nyetuh-nyetuh gitu je, dah masuk ke dalam. Tapi lebat pada perbicaraan tentang iman, tentang itu, memang nyata dalam percakapan lidahnya, tapi dalam keyakinan, dalam pengamalan jauh berbeza. Ini ciri yang diberitahu. Percakapannya sangat mengagumkan. Ada riwayat hadis yang lain, penampilan zahirnya sangat mengagumkan, mentakjubkan. Ada riwayat lain lah sebut. Tapi yang di dalam itu penuh kesombongan. Penuh kesombongan, penuh dengan ujub, penuh dengan memandang remeh pada orang. Tapi watak penampilan sangat bagus, sangat menarik. Jadi Nabi beritahu watak ni. Bahasa mudahnya, orang yang baik percakapannya, bagus penampilannya, tapi rosak hati sanubarinya. Jadi keimanan, keislamannya itu banyak dalam ucapannya, timbul pada ucapannya, tapi tidak pada pegangan dan keyakinannya. Ini fenomena akhir zaman, timbul ciri-ciri ini. Nauzubillahi min zalik. Mereka keluar dari agama sebagai meluncurnya anak panah dari busurnya. Nabi beritahu tentang tidak kukuhnya keyakinan mereka ni, terumbang-ambing, boleh terlucut dengan mudah, maksudnya mudah terbabah. Sepertilah anak panah tu keluar daripada ramiyah ni, binatang beruang hak kena panah tu. Kadang-kadang dia tembus panah tu, pum, lanjut. Tapi di sini disebut daripada busur, kaus. Jadi saya mungkin terjemahan di sini kena tengok sikitlah, tak apalah, tak digambarkan di sini imam mereka tu keluar, dibandingkan, dikiaskan seperti anak panah keluar daripada hak urusi dia tu, busur dia tu, cung, laju keluar. Tapi dalam terjemah yang lebih tepat, keluar daripada binatang beruang tu, binatang panah kena tu kena tembus, lepas laju. Nak kabarnya seperti itulah iman mudah terlepas, mudah terlepas, tidak kukuh molek. Ini ciri-ciri.
Baik, kalau orang-orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka, kata Nabi. Kalau kamu, kata Nabi, berjumpa dengan orang-orang golongan yang ada ciri-ciri ini, hendaklah kamu lawan mereka itu. Hadapi mereka. Disuruh supaya hadapi mereka, lawan mereka itu. Kenapa? Mereka membawa kerosakan dalam urusan keagamaan. Membawa kerosakan dalam urusan keagamaan. Baik, terang dalam hadis ini. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik, terang dalam hadis ini, yang jelas bahawa akan ada menurut Nabi, seperti yang Nabi beritahulah, akan muncul. Tak muncul lagi, tak timbul lagi, akan timbul sekumpulan orang-orang muda. Sudah saya beritahu tadi, orang-orang muda di sini, kalau kita kata akan muncul orang muda, hari ni pun ada dah orang muda. Hak Nabi khabar ni hak tak ada hari ni, yang akan ada, akan timbul seorang orang muda. Jadi kalau kita kata orang muda dengan mana orang muda, tak tepatlah. Sebab apa? Orang muda sudah ada sejak dari dulu lagi. Orang muda ni sudah ada. Jadi orang muda yang akan timbul ni berarti bukan orang muda seperti yang kita faham. Orang muda dari sudut yang lain. Bukan orang muda dari segi umur dia tu. Yang subaksi mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasar Quran dan hadis, tetapi keimanan mereka tipis sekali. Mereka ini sudah pertama sekali disebut dalam huraian di sini. Mereka berfatwa, mengeluarkan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang digali, diambil daripada Quran dan hadis, tapi mereka sendiri tidak memiliki keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat terhadapnya. Hanya cakap lebih. Tapi nisbah kepada penghayatan, nisbah kepada pegangan, ternyata bahawa itu sangat longgar. Nabi nak beritahu keadaan seperti ini di akhir zaman. Dan bahkan keimanannya keluar dari dirinya secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Yang ini dengan erti, sekalipun mereka tahu tentang Al-Quran dan hadis dan boleh berbicara dengannya dan banyak berbicara dengannya, tapi nisbah keyakinan kadang-kadang mudah terikut, terumbang-ambing, mudah terbabak. Nisbah pada pegangan tidak kukuh, tidak kuat. Ini yang akan berlaku di akhir zaman. Maksudnya ialah bahawa mereka banyak ngomong hadis-hadis. Ini bahasa Indonesia, ngomong. Cakap. Ngomong ni cakap. Maksudnya mereka ini dalam percakapan banyak sekali gunakan ayat Quran tu, ayat ni, hadis tu, hadis ni. Itu maksudnya. Dalam percakapan banyak merujuk pada Quran dan hadis tu. Kakang ayat ni, kakang hadis ni, selalu digunakannya. Tetapi mereka tidak beragama. Dari segi penghayatan dan keyakinan, sebahagiannya itu tak pegang langsung. Itu kita faham orientalis lah. Mereka bukan saja tahu tentang agama, bahkan boleh menulis kitab dalam agama. Kita ni orang Islam ni rojok pula, pakai pula kitab tu. Sedangkan sikit pun tak ada kepercayaan. Ini satu kelompok. Tetapi termasuk juga di sini orang yang banyak berbicara tentang agamanya, Al-Quran dan hadisnya, tapi keyakinannya bukan tak ada, tapi nipis dah lalu. Syubhah sikit pun terbalik, terlucu. Jadi sebab keyakinan tidak kukuh, tidak teguh. Tetapi mereka tidak beragama, tidak sembahyang. Ada yang macam sembahyang pun tidak, tapi nisbah kepada pengetahuan tentang agama sangat baiklah, sangat tinggi. Tidak puasa dan tidak menjalankan tuntutan agama. Yang ini tidak ada agama langsung lah. Keyakinan tak ada, ibadah tak ada, tapi banyak tahu tentang agama. Kalau kita baca sejarah Indonesia,
kita akan jumpa nama Syed Abdul Ghafur. Syed Abdul Ghafur, tapi dia bukan keturunan itu, tapi dia pakai nama itu. Dia seorang Belanda, tapi menyamar sebagai seorang alim ulama, mengaji sampai ke Mekah, nak tahu rahsia kekuatan orang Islam di Nusantara. Nama sebelah Senok. Senok, nama pun pelik, nak sebut pun payah. Senok ada ujung-ujung tu payah kita nak sebut. Tapi dia ni dianggap sebagai alim ulama. Letak pula depan nama Syed, nama orang Islam, pergi mengaji ke Mekah, dan ada orang Islam belajar dengan dia. Tapi orang yang arif macam kenal dia, tahu siapa orang ni. Kediam cohbo jugalah, tahu rahsia tu. Tapi dia dapat tahu rahsia kekuatan orang Islam. Dia dah tahu kat mana rahsia kekuatan, sehingga Belanda hampir-hampir kalah di Jawa. Dia berdepan dengan orang Islam Indo ni. Kat mana rahsia dia? Dia nak tahu, dia pergi jalan-jalan, dan dia dapat tahu rahsia tu. Dia dapat tahu rahsia. Kesimpulan mudah, rahsianya berada pada tasawufnya. Duduk pada tasawuf. Yang keempat, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati laisa lahuma fil islami nasibun, al-murji'atu wal qadariyah. Artinya, ada dua firqah, ada dua kelompok, ada dua golongan dari umatku. Nabi kira anggap sebagai umat juga, umat dia, tapi umat yang terbabah, yang terpesong, yang pada hakikatnya mereka tidak sangkut paut dengan Islam. Hakikat sebenarnya mereka ini seolahnya bukan Islam lah, tapi dianggap masih duduk dalam pagar orang-orang Islam. Dua golongan ni. Tapi kalau kita nak kira detail, tak termasuk. Tapi oleh kerana dia ni ada ciri-ciri lain, maka dikira dalam kelompok umat Islam jugalah. Tapi kalau cek sungguh, tak lulu. Tak lulu. Baik, siapa mereka ni? Iaitu kaum Murji'ah dan kaum Qadariyah. Ada dua golongan. Satu disebut Murji'ah, satunya Qadariyah. Siapa Murji'ah? Iaitu orang yang hanya dirasa cukup dengan iman saja, tak payah amal soleh, tak payah buat amal apa-apa, padang dengan iman saja, tak perlu beramal lagi, cukup dengan iman. Ini kelompok antara antara dasar berfikir ataupun dasar pegangan kelompok Murji'ah ni. Padang beriman je, amal-amal tak perlu lagi, memadai. Itu kelompok Murji'ah. Qadariyah iaitu golongan yang mengatakan bahawa tidak ada takdir atas kita belaka, atas perancangan kita, atas usaha kita, atas tindakan kita. Tak ada takdir Tuhan. Kita boleh menentukan segala-galanya. Ini gaya berfikir Qadariyah. Dia nafikan takdir, dia menafikan kuasaan Tuhan, dan dia menisbatkan manusia ini berkuasa penuh melakukan apa saja. Ini adalah kelompok Qadariyah. Jadi Nabi kata dua golongan ini, Murji'ah dan Qadariyah, dua-dua ini pada hakikatnya tak ada kaitan pun dengan Islam. Tapi oleh kerana mereka ini ada ciri-ciri keislaman dia tu, mereka juga kadang-kadang bersyahadah gini-gini, maka dikira sebagai duduk dalam kelompok umat Islam. Tapi kalau kira dari segi keyakinan, keyakinannya rosak, maka macam mana macam ni, yang ini kita serah kepada Allah lah. Yang penting kita tahu kat mana nyakit dia ni, supaya apa? Supaya jangan jadi pegangan kita. Jadi saya sebut balik, kalau Murji'ah ni
iaitu satu golongan yang hanya rasa cukup dengan beriman saja, tak payah beramal lagi dah. Kita sekarang, pegangan kita sekarang, kepercayaan iman ini asas. Amal itu satu kewajipan. Orang yang tidak beramal, kalau dia ada iman, masih ada harapan, ada asas untuk dia masuk syurga lagi. Tapi tinggal lagi bila dia tidak beramal dengan amal-amal soleh ni, dia berdosa dengannya. Dia akan dibalah dulu dosa-dosanya itu, tapi imannya itu akan menyelamatkan dia daripada kekal di dalam neraka. Murjiah ni dah, dia kata tak apa, asalkan ada iman je, tak ada lain tak apalah, padang waktu je. Kita rasa tak padang. Kalau Ahlus Sunnah gini tak padang, maksudnya kalau dia tak beramal soleh, dia akan dibalah dengan neraka, dia anggap dosa. Tapi dengan imannya itu, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Qadariyah ni pula tak ada takdir. Sedangkan itu salah satu di antara rukun-rukun iman. Antumina bil qadari khairihi wa syarri. Kau percaya kepada takdir Allah sama ada baik atau buruk. Jadi Qadariyah ni pada dia tak ada takdir. Ya, kalau Tuhan sudah takdirkan apa-apa, dah benda guna kita usaha lagi, dia takdir lagi dah. Faham tak tu? Kalau sudah ditakdirkan, dah suruh buat benda lagi, dia takdir dah. Ini selalu kepahaman. Nanti kita bila sampai bab qada dan qadar, saya akan detailkan, jelaskan lagi tentang perintah syarak dengan takdir Tuhan. Macam mana kita nak sikukan antara dua itu, antara perintah supaya beribadah dengan takdir yang ditetapkan Allah. Dia tak belawang. Cuma kita tak pandai ni nampak belawang. Kita tak jelas ni nampak belawang. Pening ni sebab kita sendiri tak jelas mana. Kat mula ya suruh, ya tak ada, ya suruh, ya tak ada. Akhir kali bingung gitu jadi. Jadi dua perkara ni sebenarnya tidak berlawanan, boleh diserasikan. Cuma bagaimana nak diserasikan, nanti bila sampai bab takdir kita akan jelaskan. Kaum Murji'ah dan Qadariyah tidak ada hubungannya dengan Islam, dengan arti seolah-olahnya kalau dikira betul-betul dia sudah terkeluar daripada Islam. Cuma urusan ni kita serah kepada Allah. Oleh kerana dia ni masih lagi atas nama Islam, maka masih dianggap sebagai umat Islam. Hakikat sebenar serah kepada Allah. Cuma Nabi beritahu dia ni macam tak ada kaitan, sudah tidak ada kaitan dengan Islamnya. Cuma kita ni saja tak boleh nak laju-laju sangat. Nak menetapkan. Cuma kita beritahu je. Kalau gini maka boleh menyebabkan rosak agama. Keadaan sebenarnya serah kepada Allah. Yang kelima, InsyaAllah selesai. Yang kelima dan sabda Nabi an Huzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin majus wa majusu hadhihi al-ummah alladhina yaquluna la qadara man mata minhum fala tashhadu janazatahu wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syi'atud dajjal wa haqqun 'ala Allahi an yulhiqahum bid dajjal. Riwayat rawahu Abu Dawud. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah Ibn Yaman ni dia pelik sikit daripada sahabat Nabi. Dia banyak tahu apa yang orang lain tak tahu. Dia menyimpan banyak rahsia. Banyak rahsia-rahsia Nabi letak ke dia, simpan ke dia. Antaranya rahsia orang-orang munafik ada pada Huzaifah Ibn Yaman. Dan banyak lagi lah rahsia-rahsia lain. Jadi disimpan oleh dia dan orang lain tak tahu. Dah boleh ke gitu? Kadang-kadang timbul salah faham kita.
Kalau gitu Nabi dah ajar secara semua lah, dah ajar berhabis lah. Dia ajar orang ni seorang je. Kita kena tahu ada benda yang mesti diajar kepada semua orang, ada benda yang boleh untuk tidak diajar kepada orang dan diajar kepada golongan tertentu saja ada. Dan ini tidaklah bererti menyembunyikan wahyu. Kita tengok wahyu ni, jadi apa-apa yang wajib diberitahu Nabi sampaikan semuanya. Dan ada benda-benda yang Nabi tak beritahu pada semua orang. Antaranya beberapa rahsia yang disimpan oleh Huzaifah bin Yaman. Benda tu tak perlu orang tahu. Dan Nabi tak beritahu kepada semua orang. Dan ini bukan berarti Nabi menyembunyikan. Kena faham konsep ni, kaedah ni. Contohnya saya nak beritahu. Baik, Sayyidina Umar dalam hal senarai orang-orang munafik ini tak ada dalam pengetahuan Sayyidina Umar. Jadi oleh kerana Sayyidina Umar ni tahu Huzaifah ni menyimpan banyak rahsia, dia pergi tanya Huzaifah, tengok ada tak senarai aku dalam senaramu, nama aku ni ada senaramu ni. Nak beritahu Sayyidina Umar, dia tulusnya hati dia bimbang, ada kebimbangan atau takut dia ni sebagai seorang munafik, dan dia tahu Huzaifah ni banyak tahu rahsia. Jadi dia cuba nak korek rahsia daripada Huzaifah. Ada tak nama aku dalam pengetahuanmu? Termasuk sekali. Sebab begitulah. Baik, saya nak beri contoh lain. Ada benda yang Nabi tak beritahu secara terbuka kepada orang. Dan itu bukan menjadi satu benda yang berlawanan dengan sifat Nabi yang dianggap sebagai tabligh, bukan. Nabi pernah satu ketika bersama dengan Muaz bin Jabal. InsyaAllah. Bersama dengan Muaz bin Jabal, Nabi naik satu kenderaan. Nabi panggil Muaz beberapa kali. Setelah itu bila Nabi panggil dah beberapa kali ni, akhir sekali Nabi beritahu, Nabi bersabda, sesiapa yang bersyahadah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah ni, dan syahadahnya itu sidqan min qalbi, memang betul-betul tuluh dari dalam hati dia, syahadah, perakuan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Kalau dia betul-betul syahadah dari berdatang dari hati dia ni, Allah Ta'ala akan mengharamkan neraka ke atasnya. Maksudnya dia tak akan masuk neraka. Sebab begitu. Jadi Huzaifah ni, Muaz bin Jabal ni berasa bernilai hadis ni. Orang bersyahadah dengan syahadah ni diharamkan neraka. Maksud tak akan masuk neraka kalau syahadahnya tu betul mari dari dalam hati dia. Jadi Muaz ni sangat merasa bernilai hadis ni sehingga dia tanya Nabi, boleh tak aku nak khabar kau orang hadis yang kau beritahu kepada aku ni, boleh tak? Apa jawab Nabi? Izan yattakilun, kalau mau cerita kat orang, nanti manusia akan salah pegangan. Salah pegangan macam mana? Nanti masing-masing guna modal ni, dia buat jahat hidup ni, dia tak, perintah Allah tidak dilaksanakan, buat jahat dengan harapan nak mati lagi, kita bersyahadah lah. Jadi dibimbangi ada orang pegang macam tu. Masa hidup ni dia buat salah, buat maksiat, buat kejahatan, dengan harapan bila nak mati lagi kita bersyahadah seperti yang disebut tadi tu, maka diharamkan neraka. Selesai. Jadi Nabi bimbang ada orang faham macam tu. Maka Nabi kata izan yattakilun, kalau memberitahu dibimbangi ada orang salah faham macam ini. Maka sebab tu Muaz tidak meriwayatkan hadis ni kepada orang lain, tidak khabar. Bila? Kecuali bila ia nak mati. Bila ia nak mati baru ia khabar ke orang hadis yang didengar daripada Nabi ni. Itu pun dia rasa macam campur dengan salah sikit. Ta'assumah ni dia rasa macam salah sikit. Jadi Nabi tak larang secara jelas, tapi Nabi tak suruh. Jadi macam tergantung sikit. Jadi Muaz akhir sekali khabar juga orang meriwayatkan ikut hadis ni, dan kadang merasa ada macam kesalahan, merasa macam silap sikit. Tapi taklah silap sebab Nabi tak larang secara direct. Tapi Nabi taklah buka ruang secara terbuka. Dia tak macam tengah-tengah sikit. Itu contoh. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isyak, kita bertistakan dulu.
dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.